Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, AJK Masjid dan juga semua ahli-ahli jemaah Masjid Tempinis yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan hujan pun kita boleh mari ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sama-sama menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah dan dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mana besar pahala dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang hadir ke majlis-majlis ilmu ataupun taman-taman syurga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sambungan lagi malam ni kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat yang ketiga. Masih lagi duduk dalam bab yang pertama pada menyatakan berkenaan dengan akibat balasan bagi orang-orang yang meninggalkan akan sembahyang. Azab seksa bagi orang yang tak semayang. Jadi 15 balasan ataupun azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya 6 perkara ketika dia hidup di atas muka bumi, iaitu hidup di atas dunia ni, yang telah kita baca pada minggu sebelum daripada ini, iaitu di antaranya yang pertama, balasan bagi orang yang meninggalkan sembahyang ketika hidup di atas muka bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat akan berkat umur dia, tak ada keberkatan. Yang kedua, Allah angkat berkat rezeki dia. Yang ketiga, Allah cabut akan namanya pada wajah dia, nama-nama yang baik, nama-nama yang soleh, cahaya nur daripada cahaya mukanya orang yang tak semayang ni. Dan yang keempat, Allah tak pelihara akan agama di atasnya,
Dan yang kelima, tiap-tiap amalan yang dia buat di atas muka bumi semasa hayat hidup dia, Allah tidak menerima akan amalan-amalan kebajikan dia. Dan yang keenam, tidak akan diberi pahala dan juga tidak akan diangkat doa-doa orang-orang yang tak semayang ni. Ni akibat dia. Ketika hidup di atas muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sembahyang, tidak solat 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan. Termasuklah di kalangan orang-orang yang meninggalkan sembahyang, yang dia tidak qada ataupun tidak taubat, tak ganti di atas ketinggalan ibadat solat dia suatu ketika dahulu. Jadi dosa besar meninggalkan sembahyang ni. Bukan dosa main-main, tapi dosa besar sehingga Allah isytiharkan sebagai musuh utama Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sahabat-sahabat ataupun orang yang meninggalkan akal sembahyang. Hak ada cuma golongan munafik. Golongan mana munafik ni? Iaitu orang-orang yang meringan-ringankan akal sembahyang, terutama pada sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Hak tak nampak lah mana. Zaman Rasulullah itu tak ada lampu supaya kita hari ni. Tak. Ada pun sebel-sebel lagu tu je. Maknanya dengan pelita dengan lagu tu je. Jadi bagi orang munafik yang ada penyakit pada hati-hati dia, solat ni bagi dia tidak beratlah mana, tidak bersungguhlah mana. Jadi pada zaman Nabi SAW tak ada sahabat-sahabat yang meninggalkan akan solat, yang meninggalkan akan sembahyang. Jadi hak ada hanya golongan-golongan munafik yang Nabi kenal seorang demi seorang, seorang demi seorang. Rasulullah SAW kenal golongan-golongan munafik ni. Cuma Nabi tak isytihar je. Orang ni munafik, orang ni munafik. Tapi tanda-tanda dia ada. Dan zaman kita hari ni bermudah-mudahan meninggalkan akan solat. Jadi Nabi janji ada 15 akan balasan-balasan. 6 hidup ketika dia hidup di atas muka bumi, atas dunia. Dan insya-Allah malam ni kita nak tengok lagi 3 lagi balasan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah daripada kematian orang yang meninggalkan sembahyang ni. Jadi lagu mana? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu mana ya Rasulullah? Hak yang meriwayat tadi memberitahu tadi, seksa ketika matinya lagu mana ni ya Rasulullah? Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dimatikan dengan kehinaan. Itu pertama. Orang tak solat, orang tak sembahyang, balasan ketika dia nak mati, dia mati dalam keadaan terhinanya. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita dan matikan kita bila cukup sampai tempoh masanya. Tidak akan cepat dan tidak akan lambat, walaupun satu saat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada kamu, datangnya malaikat maut kepada kamu, maka tidak akan lambat walaupun satu saat, dan tidak akan cepat walaupun satu saat. Jadi bila sampai tarikh tempoh kematian kita, malaikat akan ambil akan nyawa-nyawa kita apabila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang tak sembahyang, tak solat, menjadi satu kehinaan sungguh ketika Allah Taala, ketika malaikat mencabut akan nyawa-nyawanya. Hina lagu mana ni tuan-tuan? Hina dia, maknanya mati, kemungkinan mati dalam keadaan tak ada iman. Itu yang paling bimbang sangat-sangat. Bila kita mati dalam keadaan Allah cabut iman kita. Hak tu yang menyebabkan kita sangat-sangat merasa satu kerugian yang besar di hari akhirat esok.
Atas dunia mungkin tak berasa, sebab Allah Ta'ala tak balas lagi. Allah beri lagi nikmat-nikmatnya. Tapi di akhirat esok-esok Allah akan balas setiap apa perbuatan kita yang menyebabkan kita berasa alangkah ruginya aku ketika hidup di atas muka bumi dahulu, walaupun aku ni Islam tapi aku tak semayang, aku tak solat. Allahu Akbar. Ataupun aku pernah meninggalkan akal semayang, aku tak qada, aku tak ganti balik, aku tak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mati-mati ni bukan perkara main-main. Sebab apa? Sebab bila mati tak ada dah hidup balik untuk kali kedua di atas muka bumi ni. Mati ni sekali je. Tiap-tiap orang atas muka bumi ni satu kali sahaja. Tak ada dua kali. Sekali sahaja mati ni. Kalau dua kali boleh kita ganti. Tak, boleh kita comel balik amalan-amalan. Sebab apa? Nampak belakang dah waktu ketika malaikat maut, malaikat nak ambil nyawa kita ni, senjah akan nyawa kita ni, betapa sakitnya. Nampak belakang dah Jadi kalau matilah kali yang kedua, dah mati dah keadaan comel dah Tapi mati pertama ni dah dalam keadaan yang sangat-sangat sakit. Sebab kerana itulah mati ni hanya sekali sahaja ketika kita hidup di atas muka bumi ni. Jadi bila sekali ni jangan buat main-main lah. Sebab tu minta sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tu imam minta, ya Allah, muakhirkanlah hidup aku, hayat aku ini ya Allah, kesudahan kehidupan aku ini ya Allah dengan kematian kesudahan yang baik ya Allah. Wala taqdim alaina ya Allah, dan menjauhkanlah aku ya Allah, menjangankanlah ya Allah, beri kesudahan mati aku ini ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati hak tak comel. Kita minta dengan Allah tu, mudah-mudahan mati kita ni mati molek lah, tak si mati hak tak comel. Dah, biar mati duduk atas iman. Biar mati duduk atas jalan ibadat, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mati dalam keadaan kehinaan. Jadi mati keadaan kehinaan ni satu kerugian yang sangat-sangat besar. Mati tak boleh nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakit tu pun tak boleh nak ingat Allah. Allah hantar. Waktu sakit ngak. Patutnya waktu sakit ni tak boleh ingat Allah. Orang mari baca Yasin pun dia menyupuh. Tak? Nak ayatnya ketika hujung-hujung di akhir umur dia. Sebab apa? Waktu segar, waktu gagah, waktu sihat, tak ada langsung nak jaga agama, tak ada langsung nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya bang tak hirah. Mu nak semayang, mu semayang lah. Mu nak pergi masjid, mu pergi masjid lah. Aku peduli apa? Yang penting aku pergi kerja dapat duit. Balik kerja, jumpa anak bini, pergi keluar makan malam dan seumpamanya. Esok begitu. Sampai bila? Sampailah mati, sampai masuk dalam kubur. Tapi tak nak mati, mulalah cari tu imam, mulalah cari orang masjid, mulalah cari pusat-pusat tahfiz, mulalah cari madrasah-madrasah. Untuk apa? Untuk sembahyang jenazah. Untuk sembahyang jenazah baru cari tu imam, baru cari orang masjid, baru cari pusat tahfiz, baru cari madrasah-madrasah, budak-budak pondok nak sembahyang jenazah ke atasmu. Waktu hidup sembahyang pun tidakmu. Dah waktu hidup buat apa? Kerja. Skul sembahyang nak mapuh diri. Kerja tu. Siapa tak ingat akhirat, siapa tak ingat mu akan mati, mu nak balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa tak bawa langsung amalan-amalan akhirat nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut tuan-tuan, bila mati ni minta maaf, tak hidup balik dah untuk kali kedua di atas muka bumi. Hak hidup bila dibangkitkan kembali, waktu tu menyesal, air mata darah pun tak ada guna sikit abuk dah. Tak ada guna dah. Sebab tu bila berlaku kematian, dah, kalulah ayah kita mati, ayah kita meninggal, kalau ayah kita boleh balik tengok kita, boleh balik beritahu kita,
Allahu Akbar. Nescaya anak-anak dalam rumah tu jadi baik. Nescaya bini dia jadi baik. Nescaya anak waris-waris dia akan jadi baik. Sebab apa? Sebab malam tamu balik dah pergi royak. Kena azab, kena seksa. Dah, tapi tak balik. Pakai gi, pakai sudah. Tak balik-balik ni. Jadi mati hina orang tak semayang ni. Sebab tu dalam kitab kita sebut, kalau lah berlaku kematian orang tak semayang, berlaku kematian orang yang tak solat ni, maka selagi mana dia tak zahirkan akan kekafiran dia, hukum semayang ni dia tak kufurkan lagi. Makna ya tinggal semayang tu atas dasar malah. Maka kalau nak pergi semayang ke atas golongan-golongan hak tak solat ni, maka pergi tak ramai. 3 orang pun padan dah. Tok imam seorang, tok bilal seorang, tok siok seorang. 3 orang je. Tak usah panggil lah budak tahfiz tak hari. Tak usah panggil lah budak madrasah tak hari. Tak usah panggil lah ahli jemaah masjid tak hari. Sebab apa? Dalam kitab ajar sebut lagu tu. Jenazah orang tak semayang, yang malas semayang, yang tak solat. Selagi dia tak kafirkan hukum kewajipan semayang ke atas dia. Kalau dia dah menyatakan hukum tak wajib semayang ke atas dia, jatuh kafir dah. Bila itu kafir, tak perlulah nak semayang bang lagi nya. Jadi bila ramah tak pergi, menjadi apa ni? Menjadi pengajaran bagi orang lain. Lagu ni akibat orang tak semayang. Bukan kata orang tak semayang saja. Orang hak tak hira majlis ilmu di masjid, orang hak tak hira majlis kuliah di masjid, di surau balasah, hidup ni supaya tak ada cara pasal agama langsung. Nak buat kuliah ke ikutmu lah, tak sibuk pun ikutmu lah, sembahyang Jumaat pun ikutmu lah, majlis zikir pun ikutmu lah. Makna tak peduli Tok Bilal ni duduk azan daripada muda sampai tua. 2-3 orang dah bersilih ganti Tok Bilal. Tak mari-mari mu. Maka golongan-golongan ni ulama-ulama sebut kata juga, kalulah mati, kalulah meninggal tuan-tuan, jangan giramah majlis-majlis sembahyang jenazah ke atas golongan lagu ni. Boleh buat lagu tu? Bismillah. Bukan kita kata, tapi ulama-ulama sebut. Supaya apa ni? Supaya menjadi pengajaran bagi orang Islam yang tak peduli masjid surau dalam kampung dia, majlis ilmu dalam kampung dia. Dah, hak ia peduli ke apa dia? Hak ia peduli kalau ada gotong royong, kalau ada sukan neka, kalau ada sukan rakyat. Hak buat jenis-jenis ada hadiah, tu ia peduli. Kalau hak majlis ilmu masjid ni, aku tak peduli, aku tak cara. Hak golongan ni, kalulah mati esok-esok, tepek gambar tu. Kalau boleh. Hak ni jenis tak mari masjid ni. Jemaah pun tak mari. Dah bila yang mari? Sembahyang raya je mari. Jemaah tak mari. Sembahyang Jumaat 5 waktu pun tak mari. Hak mari sembahyang raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ayo mari. Mari dia. Sebab apa? Raya ni. Baju Melayu baru. Dah. Piyah sokok baru. Saping baru. Spek hitam. Rebeng. Baru. 200.5 so tu. Kemurah 200.5. Hak mahal lagi 500,000 ada. Hak tu yang mari. Tapi tak ada hal lain. Sembahyang jemaah tak mari. Sembahyang Jumaat pun tak mari, kuliah ilmu pun tak mari, sembahyang raya dia mari. Patutnya tulis di depan pintu masjid, sembahyang hari raya hanya kepada orang-orang yang solat 5 waktu, yang puasa dan sembahyang berjemaah mari ke masjid ke rumah Allah Ta'ala dan mari sembahyang Jumaat. Patut tulis lagu tu.
Tapi tak buat dah begitunya. Tak. Doa keras sangat, doa sungguh nak ajar masyarakat kita ni. Kalau tidak agak makanan dia sama ya. Orang masjid, orang surau ni, dia ingat orang masjid aku surau lapar sangat dia. Kalau buat tahlil, kalau buat makan, tak. Alah. Orang masjid tak lapar weh. Orang surau tak lapar. Membuat majlis tahlil kau, membuat majlis maya ajak kau, jamu semata-mata jamu. Tak. Tapi kan orang masjid ni baik. Tu imam kita ni baik. Tu bila kita ni baik. Patah rajak gi maknanya. Bukan kata tak imam kita ni dak mana gi. Sebab apa? Tak tergamak kalau tak gi. Dia lalu masjid lalu saja. Kena molek lalu kecil ya. Lalu berok ya. Tapi masjid orang buat kuliah, buat majlis gapo-gapo tak hira dia. Allah. Hak lagu ni beringatlah. Kalau ada lah kampung kita beringatlah. Beringat lagu mana? Supaya apa? Jadi pengajaran. Lepas pada tu tengok sombong tu imam ni kata. Tu imam sombong, AJK masjid sombong, orang apa nama ni ahli jemaah masjid sombong. Habis sombong belaka dia kata. Dan mu tak sombong. Tak akan nak panggil 5 waktu 5 kali sehari panggil. Dak. Kalau panggil sekali boleh kira kita tak dengar. Tapi 5 waktu 5 kali panggil, tak dengar, tak dengar sungguh baru tahu Sebab esok-esok kan, esok-esok walaupun kita atas muka bumi ni kita hidup kita dengar, tapi esok-esok takut-takut tak dengar telinga kita. Atas muka bumi ni tak bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak bila azan kita bawa kerah pelembuhnya tu. Wak kerah wak tak tahu, pada tak ada kerja pun, tak sibuk lah mana pun, wak tak tahu je. Takut-takut esok-esok kita tak boleh dengar. Rasulullah SAW panggil akan umat-umat dia, tak boleh nak dengar. Waktu atas dunia dulu tak tuli dengar. Waktu atas dunia dulu celek, nampak lubang mata. Tapi di akhirat esok-esok Allah butakan mata-mata kita. Allahu Akbar. Sebab apa? Tak kena jalan ke masjid, tak kena jalan ke rumah Allah, tak kena ke jalan majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak heran, kita tak peduli tuan-tuan. Siapa dia ni? Jiran kita. Siapa dia ni? Anak beranak kita. Allah. Sebab itulah kena tolong-menolong dalam agama ni. Dek, bukan kata dia lara, ikut dia lah lak. Dak, bukan kerana tu. Kita rakyat kita sebut ni sebab penyakit hak berlaku dalam masyarakat kita ni. Kena sebut. Kalau tak sebut, Allah tanya esok-esok. Mu mengajar, bagi tazkirah, bagi peringatan, bapa tak sebut hal-hal yang berlaku dalam masyarakat. Kalau rakyat ilmu saja, boleh rakyat ilmu. Tapi hak buah ngepek ni hak jarang-jarangnya. Dan buah ngepek ni lah hak tak berlagu angin mengorek. Kalau hak ilmu ni boleh rakyat. Haram meninggalkan sembahyang, haram tak solat, haram kalau tak puasa. Tahu belaka, tapi buah hak ngepek tu. Buat bapa tak sembahyang, duk sibuk ke apa dia? Hak tu ni, hak orang marah benar. Hak orang tak berlagu angin benar, hak orang tak berahi. Tapi tak apalah, tak berahi pun. Tak. Tapi sebagai tanggungjawab, kalau tak beritahu tak royak, takut-takut Allah soal, Allah tanya, nak jawab gapo kita esok-esok. Jadi mu kata orang masjid sombong, orang madrasah sombong, orang balasah sombong. Kalau mu jepuk tak mari, kalau mu ajak ia tak pergi. Dak, padahal mu sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena molek gong pula orang kata. Dak, gong pula kita duk minta ke dia. Bukan kata salah minta, tak salah. Tapi nak ajar. Nak beritahu. Mu sombong dengan Allah Taala lama dah. Dah, mudah buat upaya orang masjid. Dah, sembelih ayam 40 ekor. Gula daging boleh sekawah. Buat upaya kat tu, ingat lapor darah sangat tu. Gula-gula dia. Tak lapar ni. Tak lapar orang masjid, orang surau, orang balasah ni. Dah.
Jangan marah kamboi, kena royak melagu ni. Kalau tidak, tak khabar siapa sudah, siapa mati. Siapa orang usung jenazah muari masjid ni. Deh, patutnya tak bawa masjid mati. Dah bawa mana? Bawa tempat kerja. Kerja kat mana di atas itu? Alah, siapa tak peduli masjid surah bala ni. Allahu Akbar. Hidup kita ni orang beriman, dia antara masjid ke masjid. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turun surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi asra bi'amdihi, maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba-hambanya daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya hamba-hamba Allah SWT. Siapa dia? Kita semua ni lah. Perangai dia jalan masjid ke masjid. Ni kat masjid tak kena. Masjid malah nak pergi. Allahu Akbar. Kalau sekali-sekala ada kerja boleh terhaki ke? Tak. Ni kerja tak ada. Malam tak ada kerja dah. Tapi nya Allahu Akbar. Bukan lama apa mari. Setengah jam je. Ataupun 45 minit. Habis lama sejam. Tapi keberkatan duduk di masjid ni. Tak. Biar mari mikir tegak kita. Bukan dalam ni. Kalau di luar. Dengar ke tak di luar? Dengar tak? Biar mari mikir tak. Jangan nak hidup tadi ni ibarat kita hidup selama-lamanya. Tak, akan sampai masa kita mati tak hidup selama-lamanya kita. Nak hidup selama-lamanya lepas daripada mati. Hidup selama-lamanya tak akan mati-mati. Hidup sama. Ya, hidup sama. Tak mati dah lepas pada mati tu. Lepas mati tu hidup akan hidup selama-lamanya. Sama ada ke syurga maupun ke neraka. Dua tu. Boleh pilih lah jalan kita nak mana ni. Lah ni boleh tengok dah jalan kita jalan ke mana. Jangan suluh orang, suluh kita lah. Aku jalan ke mana ni? Tak. Jalan ke kanan ke kiri. Tapi aku nak ke kanan. Ashabul yamin, aku nak golongan-golongan yang sebelah kanan ni. Golongan-golongan yang masuk syurga Allah SWT. Hati nak kau tu, tapi kaki jalan ke ashabus shimal, jalan ke arah neraka jahannam. Tak kena lagu tu. Jadi jangan awak sombong lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang tak semayang. Orang yang sombong dengan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala pun sama telah lagi supa aja. Supa ke mana? Supa perangai tu. Tak cara langsung dengan aktiviti masjid ataupun balasah yang ada dalam kampung dia. Ada juga dia tak pergi masjid kampung dia, pergi masjid kampung lain. Tak apa, tak ada masalah. Ni enggak pada duk lenggok TV je di rumah. Lepas drama, lepas drama sampai mati drama. Allahu Akbar. Apa benda lah ni. Dak, drama tengok karek tak apa. Tapi tak ada dah habis drama. Dak. Alah lah. Kena kecek semua kita ni. Bukan marah ni, royak. Dah sungguh kadang-kadang nak beritahu. Kalau tak beritahu, tak royak, tak sebut, tak sedar kita, tak khabar. Kena ambil cara, kena ambil cara. Penama masjid rumah Allah SWT ni. Dah. Jadi mati dalam keadaan hina orang tak semayang ni. Orang tak solat ni. Jangan pergi ziarah ramai-ramai. Jenazah dia kalau ada berlaku kematian. Dosa nak lapar pitih kayak plekak lah semua jenazah. Tak apa orang kaya ni. Dah, pitih lagi boleh kayak plekak lagi, gula lagi boleh. Dah, berebut pergi sembahyang jenazah orang tak sembahyang. Allahu Akbar. Tok guru kita lama dah. Lama lagu mana? Tolak ansur dengan golongan-golongan hak lagu ni. Bukan kata baru, lama dah. Tak. Kalau ajak masjid tu insya-Allah macam. Jak muda siapa tua, siapa akan mati. Insya-Allah. Insya-Allah. Siapa akan mati? Tak mari. Mari bila? Mati baru mari.
Dah lah mari duduk depan sekali pula. Dak, tak imej duduk di belakang. Allah. Debek nampak tu. Mari-mari duduk depan sekali. Dah lah baru mari duduk depan sekali pula. Allahu akbar. Debek lah kiranya. Dak, baru mari duduk depan sekali dah. Duduk di belakang dulu patutnya, tapi dak. Allahu akbar. Jangan sombong dengan rumah Allah ni. Dengan masjid, dengan apa nama ni, majlis-majlis tamat-tamat ilmu ni. Jadi hina mati orang yang tak solat, tak sembahyang. Dan yang keduanya, matinya dengan sangat lapar. Allahu akbar. Padahal minum air tu dah lekat lagi di janggut, lekat lagi di bibirnya, lapar lagi. Lapar dengan air, lapar dengan makanan, lapar sama. Kalau kita jenis lapar ni, gak jenis merah kali ni. Dah, makan tu makan Allah banyak makan. Tapi gak tak kenyang-kenyang. Ni nak ayat bala. Ramah dah Allah Taala tunjuk di akhir-akhir hujung umur dia. Lapar macam nasi lekat lagi mulut ni. Dah, minta nasi pula. Panasi nasi. Haus yang sangat haus. Haus lagu minum air dekat Allah. Bubuh dengan kendi-kendi, dengan bocor-bocor. Oh, pakai minum lagu tu. Tidak hilang dahaga dia. Walaupun diberi minum seluas lautan pun. Ni nak raya azab Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tak semayang, tak solat ni. Allah besarnya dosa-dosa tak semayang ni. Orang tak solat ni. Nabi beri peringatan sangat-sangat. Sehingga kan Nabi SAW tak buat urusan dengan orang tak semayang ni. Tak buat urusan, tak buat apa nama ni soal bicara soal kecek kira dengan tak semayang. Sebab apa? Tak ada berkat sikit abuk. Atas batang tubuh dia tak ada berkat. Kalau kita bersaing dengan dia ni, bersaing atas dasar dakwah, nak ajak dia, nak beritahu dia, tu boleh kira. Kalaulah saing atas semata-mata saing sungguh. Saing sekadar atas dasar saing je. Ramai benar kita saing. Geng-geng kaki-kaki hak tak semayang. Kadang-kadang molek dengan kita tak semayang. Tak ingat masa-masa muda gitu. Gi jalan, gi raung motosikal. Tengok budak-budak lah ni. Tak semayang bang amal mana? Raung motosikal Y15, Y suku. Orang semayang Jumaat, dia duduk nerak motosikal. Allahu akbar. Tak kenal masjid, tak kenal surah. Tanya orang semayang, tak peduli. Raung. Kalau nak raung sungguh, meraung esok-esok raung dalam neraka. Raung Y15. Kuhulu kili tak apa. Allah. Learning budak-budak tak pergi semayang. Alasan apa? Mungkin COVID kau dah seumpamanya. Macam-macam lah alasan. Bukan kata hak budak-budak, hak tua budak lagi. Kita pernah kecek dengan suara tu kata. Allah kita jok daripada PKP bulan 3 hari tu siapa keluar ni tak jejak kaki sejik lagi kata. Allahu akbar. Dah Jumaat tak pergi kita kata. Tak apa kita jawab ada Allah Taala. Sedap kecek kata. Tak pergi Jumaat tak pergi. Hal 5 waktu tu mungkin tidak menjadi kewajipan lagi. Tapi hari Jumaat kita tak pergi kata. Sebab apa? Payah menyakit. Dah pergi kerja? Kerja kita pergi. Buka kedai, kita buka kedai. Sembahyang Jumaat tak pergi. Kita ni tuan-tuan. Bukan kata sebulan, seminggu, 3 hari tak dengar mau'izah orang kata. Hati kita ni kerah kekung dipanggil. Tanah ko. Tak dengar mau'izah peringatan nasihat-nasihat agama. Tak dengar tazkirah makanan rohani kita ni. Kerah hati kita ni sungguh. 3 hari. Dah ni bukan 3 hari. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allahu akbar. Dah kita dengar dari YouTube dalam internet. Hak tu
Kalulah ikhtiar kuat tu. Kalau duduk kat maka tak duduk langsung. Kerah hati kita ni. Sebab itulah Nabi SAW dia ajar sahabat dia melalui dengar. Sebab apa? Nak ketuk hati, nak bentuk hati kita ni. Hak kerah jadi lembut. Sebab tu dalam kita mari masjid rumah Allah orang mengajar, duduk saja, duduk mari dengar, tak apa dah. Tak ada kitab, tak ada tulis, tak ada dobit, tak ada gapo, tak ada masalah. Mari dengar. Dah, kena molek sebutir lekuk tak apa. Kena atas aku ni. Deh. Tak apalah jangan ngoyak kau ke, kena atas kita je. Nyeceh berdarah. Tak tubik kau alik luar, alik dalam darah. Kena dah tak ada masalah. Dah. Sebab mau kuliah ke tazkirah ke dah untuk siapa? Biar kena atas kita. Biar kita kuku atas kita. Barulah dia panggil peringatan. Ni kalau marilah dah tak ada kena teduk sila orang macam dia tengok orang macam tak kena atas kita. Tu dia tak dipanggil tazkirah, hanya dengar semata-mata. Tak asli lagu tu. Biar kita dengar, lagu mana kita nak betul jalan kita. Biar betul. Supaya apa? Daripada hak salah kepada hak betul. Daripada hak batil kepada hak yang benarnya. Lagu tu. Allahu akbar. Dah kalau tak mari, kalau tak belajar, kalau tak mari dengar, tak mari masjid ke rumah Allah Taala, payahlah adat kata. Tengok dalam YouTube, boleh tengok seminit. Kena molek jenera, tengok dalam TV pun supah. Kalau dalam majlis jenera juga, tak. Tapi keberkatan dia tu. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, tak boleh gabung satu. Ustaz ngepek gapo dia, aku. Tak tahu, tak masuk ke satu ni. Tapi esok-esok Allah betapa nikmat sukanya kita. Sebab apa? 30 minit, 40 minit. Duduk dalam majlis ilmu tu kita berasa sangat-sangat manis, sangat-sangat lazat. Kita nak tu je. Hak faham, hak pandai tu Allah Taala yang beri. Bukan kita yang beri, Allah yang beri. Lapar sungguh lapar sungguh orang-orang yang tak semayang ni di akhir-akhir hujung umur dia. Dah lapar, mulut jadi jahat pula. Menyupoh lah. Dah. Kalau bini duduk hospital, bini jaga tu gak malu ke hung ke bini. Malu ke siapa? Malu ke misi-misi. Dah mulut tak jaga, lepas khasi, nak menyupoh, nak maki hamu. Allahu akbar. Allah tunjuk di akhir-akhir hujung umur dia. Rasa nak debel lah dengan Allah Ta'ala ni. Tak benar. Dek berlawan dengan Tuhan ni. Tak benar kita. Gagah setara mana, hebat setara mana pun. Kaya setara mana pun. Tak benar. Lawan dengan Allah. Jadi nak benar dengan Allah aku mana? Tak ada cara. Melainkan kita ikut hak Allah Ta'ala perintah. Sehingga Allah Ta'ala ngaku kita ni sebagai hamba dia. Bila Allah Ta'ala ngaku kita sebagai hamba dia, ikut musuh Tuhan, aku buat belakang. Tak? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tak? Balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha pada Allah. Kemudian Allah kata lagi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah hamba-hambaku. Nak masuk mana ya Allah? Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam syurga aku. Situ pak kita tenok. Allah Taala sebut dalam Quran. Hamba belaka cuma perjalanan kita je. Sama ada Allah akui ataupun tidak akui kita ni hamba dia. Dan yang ketiga, ketika matinya, iaitu mati dengan sangat dahaga. Jikalau dituangkan air yang di dalam dunia ini, itu pun tiada memuaskan akan dahaganya. Allahu Akbar. Dak lapar macam, dahaga semacam ni. Tak akak we makan, tak akak we minum. Dak we makan pun lapar lagi, we minum pun dahaga lagi. Allahu Akbar. Azab sungguh. Kalau hidup atas din segar, Allah Taala apa nama ni, kita lapar kita dahaga. Kalau puasa lapar ataupun dahaga, siapa masuk boleh minum, boleh makan. Tak?
Tapi esok-esok kita takutnya duduk haus, duduk lapar, duduk dahaga juga. Nak mati tu lapar dahaga dah. Duduk nyak-nyak akan nyawa kita ni. Jadi kalau bolehnya tak lah kita kena azab, kena balasan lagu ni. Bukan tak semaya bang je kena hak lagu ni. Hak mulut jahat pun lagu ni juga. Hak mulut jahat, mulut berhi menyupoh, hak mulut berhi kecek apa nama ni, makian mengorek, hak tuduh orang. Menurut ayatnya mulut hak tak jaga akan terima juga balasan-balasan hak lagu ni. Akan rasa dahaga yang sangat-sangat dahaga esok-esok, akan rasa lapar yang sangat-sangat lapar. Sebab apa? Masa atas dunia tak jaga. Sebab tu Allah SWT perintahkan waqulu qawlan syadida. Hendaklah berkata dengan kata-kata yang baik-baik. Sebab apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah nak memperbaiki akan amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah nak mengampunkan akan dosa-dosa kamu. Kita kecek benda hak molek ni. Dak. Allah nak baiki amalan-amalan kita. Lisan kita. Percakapan kita. Ni gak hak duk berzikir semua, hak menyupoh. Hak tulah hari-hari hak duk sebut. Jadi zikir pula menyupoh maki hamu ni. Tak. Dah molek-molek malah nak sebut, payah nak sebut. Padahal Allah suruh memperelokkan kata-kata lisan kamu, mulut kamu. Supaya apa? Sebab Allah nak memperbaiki akan amalan-amalan kamu, dan Allah nak memperbaiki, nak menghapuskan akan dosa-dosa kamu. Allah nak ampun dosa-dosa kita ni. Kita kecek perkara-perkara hak baik. Mulut kita ni sebut Allah, sebut zikrullah, ingat Allah, perkara-perkara yang baiklah tu. Tapi berat mulut kita tak nak sebut perkara-perkara hak baik tu. Sebab apa? Banyak sebut perkara-perkara hak yang sebaliknya. Gitu je kita ni. Bila hak tak baik banyak, maka hak baik akan tenggelam. Bila hak baik banyak, hak tak baik akan tenggelam pula. Gitu. Bila akhirat banyak, dunia akan tenggelam. Bila dunia banyak, akhirat kita akan tenggelam. Situ dah. Jadi kena banyak-banyak mari mikirlah kita ni. Usia pun kau sehari, kau lanjut. Malaikat tu 70 kali mari tak, mari kelih, mari tengok masa mana nak uting nak ambil nyawa ni. Kalau lah Allah Taala kata ambil, maka ambil lah. Duduk berok kau, duduk lajam kau, duduk naik motor kau, dak duduk kerja kau, duduk ngomana wak semaya, duduk semaya kau, duduk berzikir kau. Bila sampai masa Allah ambil, maka Allah malaikat akan ambil nyawa-nyawa kita ni. Maka sembah sahabat lagi apa seksa yang di dalam kuburnya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan datang sambung deh. Baik. Kita makan makanan yang orang tak solat. Ataupun mudah kata kita makan makanan yang disediakan, dimasak oleh orang-orang yang fasik. Lagu mana kak? Kita ni bukan fasik. Kita tak lebah dah ni. Kita orang jaga semayang dah. Kita orang jaga puasa, orang jaga zikir, orang jaga kuliah, orang jaga majlis ilmu dah. Tapi kita makan makanan-makanan yang disediakan oleh tangan-tangan yang fasik. Lagu mana pada tubuh badan, anggota tubuh badan kita yang lagu mana? Kesan dia, akibat dia akan yang pertama, dia menggelakkan akan hati-hati kita. Gelak perut dia panggil. Bukan cerah perut. Nah, makan kenyes macam makan ni. Dia akan jadi gelak perut. Gelak perut ni lagu mana? Dia akan jadi malas untuk ibadat. Ataupun dia akan jadi keras hati. Jadi payah nak berjerit atas dosa-dosa hak kita buat. Hak kita buat sama ada buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun buat dengan makhluk, dengan manusia. Kita akan berasa payah nak berjerit. Nak berjerit lagu mana? Sebab kerasnya hati kita ni tak berasa takut akan dosa-dosa yang kita buat tu. Yang menyebabkan hati kita jadi keras. Kerana apa? Kerana makan makanan yang disediakan oleh orang fasik. Yang pertama, keras perut, keras badan.
Yang kedua, jadi malas nak buat amal ibadat. Jadi berat. Berat aku mana kah? Dah makan makanan hak yang tak ada keberkatan. Bila orang fasik, orang tak semayang, orang maksiat buat makanan tersebut kita makan, maka makanan tersebut tak ada keberkatan dipanggil. Dah. Kalau kita pergi rumah orang tahlil, orang hak rumah tahlil tu semayang bang pun tidak. Contohlah, biarlah kena sebut, mungkin dalam masyarakat kita benda tu hak berlaku. Dia orang fasik, semayang bang pun tidak, tak solat, aurat pun tak tutup, tapi masak dia sedap. Kena dengan perut kita, kena dengan lidah kita. Kita tu siapa tambah. Jadi orang molek ni. Tambah dah. Kau berat. Kau gelak perut. Tak. Tak ada keberkatan makanan yang dimasak oleh orang-orang fasik dan makanan yang disediakan oleh orang fasik. Bini kita, dah, isteri kita, kalau tak taubat dosa lama-lama, tak kira lah dosa tak semayang, dosa dedah aurat masa zaman-zaman muda dia hari tu, orang puai duduk rumah tu, dosa-dosa tak semayang zaman hari tu, dosa-dosa tak semayang zaman lan ni, dosa-dosa tak tutup aurat tu di fasik belaka. Bila fasik masuk kepada suami makan kedarah, anak makan kedarah. Suami gelak perut, anak gelak perut. Tak ada cerah perut. Kecuali makan hak basi, cerah perut, ni berok. Gelak perut. Makanan hak orang fasik ni. Jadi kena berhati-hatilah. Bukan kata lepas pada ni panggil mai ajak, panggil buat tahlil, pakai tak pergi belakang. Dak, gilah tapi nya biar ada peringatan. Dah orang hok jom buat tu, tolong nyanyo etek kat orang masjid tu imam kita ni, tak bila kita orang apa nama ni jemaah kita ni. Tu imam duk jaga bersih comel-comel perok demo simbah tahi. Dak. Duduk berzikir, duduk tasbih, duduk jaga, duduk wirid, duduk apa. Tak. Bersih lah ni. Kita duduk jaga amal ni, kita bersih. Bersih diri kita. Bersih. Dia mau ajak buat tahlil. Sedia masakan. Hak masak mana? Hak disediakan oleh fasik. Gelak perut. Kena beringat. Restoran pun gitu juga. Tak. Kalau kita cari hak nombor satu, hak sedap. Hak mana sedap sekali? Aji sifu. Aji sifu. Hak sedap. Tak, contohlah. Bukan kata kedai dia, tak contoh. Kedai mana sedap? Kedai cabai 5 tu, cabai 4 tu, cabai 3 tu. Tak, tom yam tu. Hak tu. Berkat nombor 2. Hak utama sedap. Nombor 2 barulah berkat. Kalau orang beriman orang mukmin, dia jaga nombor 1 barakah. Sebab itulah keberkatan dalam makanan kita kena jaga. Sebab tu learning Allah angkat akan keberkatan daripada orang-orang beriman. Antaranya tak mampu nak jaga berkat dalam makanan. Allah cabut pada hati-hati kemanisan ibadah. Tak tinggal sembahyang Jumaat, tak tinggal sembahyang sunat, tapi mana tak sedap macam cek makan ni. Semok balik. Hak dosa-dosa kita dengan Allah tu semok. Hak cek balik makanan hak yang kita makan. Anak-anak kerah bedah sebab apa? Cek balik. Mak rumah cek balik. Sebab apa anak kerah bedah? Tok lelaki tak dengar kata. Tak. Balas lelaki bini sama sebab apa? Cek balik. Pergi makan makanan hak tak berkat namun. Dah kalau kita pergi musafir, berhenti di RNR, payah nak cari hak pakai labu-labu macam-macam, payah. Dah ada juga dah. Hak tak pakai tudung, hak pakai baju kecil, ataupun hak pakai tudung tapi tidak menutup aurat sempurna. Tak ada pilihan dah. Maka nak buat lagu mana? Kalau tak berhenti, ketan nak bawa kereta ni, pakai seng jadi ni, tak boleh nak pergi ni. Dah. Kalau zaman hari tu bawa bekal pada rumah, bini nak nasi bawa dalam bekal. Dan zaman hari ni berhentilah juga. Dah makanan lagu mana ni? Nak keluar daripada takut-takut berlaku makanan tersebut tidak berkat, maka doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fima razaqtana, minta
baca doa, baca bismillah. Mudah-mudahan dengan baca bismillah tu berkat makanan-makanan tersebut. Itulah kita ni. Kita halil Muhammad demo, itulah kita mintanya. Mudah-mudahan. Tapi kena jagalah bab-bab makan ni. Allah cabut kemanisan ibadat kita melalui makan, melalui minum. Hak tu tak boleh nak zuhur. Bab lain boleh zuhur, bab pakaian. Bab apa nama ni percakapan boleh zuhur, tapi bab makan ke darah minta maaf ni. Orang yang keluar 40 hari pun orang dakwah. Biarlah kita duk pernah kecek dengan dia. Bab makan ni minta maaf ustaz. Tak boleh nak zuhur, payah. Kalau tak ada ayam, kalau tak ada daging, tak boleh tubik, tak boleh keluar. Ikan kering macam tak. Bab makan ni payah nak zuhur. Hujan, berti hujan pula ni. Sudah kita ni. Jadi tak berkat kita makan ni hak yang tak ada, yang dimasuk oleh orang fasik, orang tak sembahyang kau berdosa besar kau, termasuklah isteri kita. Jadi kena taubat, minta ampun pada Allah SWT. Kita sendiri pun sama, bukannya kita ni tak ada dosa, kita pun kena taubat pada Allah SWT juga. Tak ada keberkatan, berat amal-amal ibadat kita nak buat. Sebab apa? Perut kita ni jadi bebanan, tak ada berkat tubuh badan kita. Payahlah nak cari lah ni berkat-berkat ni. Nak cari mana hak sedap tu banyak, hak berkat tu payah. Jadi kita ubahlah, cari slow-slow dah. Kita baiki balik makanan kita ni. Payah pun dah. Mutakhir zaman akhir zaman ni lagu tu lah hak yang berlaku ni. Sebab tu kadang-kadang tok guru, kadang-kadang tak makan kedah jaga. Bukan kerana tak makan, kenapa? Takut. Atas dia lah. Kita ni orang rembah ke apa pun makan macam dah. Sekawah daging habis sekawah. Gula air sekawah habis sekawah. Tak ada masalah saya kita. Habis licin. Wallahu ta'ala alam. Tak ada salah tak? Ada persembuhan lah. InsyaAllah kita sambung akan datang. Teman banyak ada salah silap, terkasar bahasa, tapi semua tu untuk kebaikan semata-mata jua. Tak ada kena-mengena hak hidup ataupun hak mati. Kalau ada kebetulan semata-mata. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.